Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid, terutamanya murid tahun 6. Ustazah akan ajar pendidikan Islam dalam bidang akidah. Kita akan bincang tentang salah satu daripada sifat wajib bagi Allah. Okey, tajuk yang kita akan bincangkan hari ini adalah tajuk Allah bersifat sama. Okey, murid-murid yang mempunyai buku teks atau buku teks digital, bolehlah buka muka surat 69 yang bertajuk Sifat-sifat Allah Sama. Okey, sebelum kita teruskan lagi pelajaran hari ini, lihat dulu gambar pada laman muka surat 69. Gambar yang pertama, seorang murid perempuan sedang menunggu bas. Sambil menunggu bas, dia mengucapkan subhanallah di dalam hati. Okey, gambar yang kedua, sekumpulan murid sedang membaca Al-Quran, iaitu mereka sedang membaca surah Al-Baqarah. Okey, seterusnya gambar yang ketiga, ada seorang murid dan dua orang murid sedang berbisik. Berbisik, jangan berkawan dengan dia. Ni berbisik. Okey, gambar yang keempat menunjukkan seorang lelaki sedang berdoa dengan khusyuk. Ya Allah, ampunkanlah segala dosaku. Okey, gambar-gambar ni apa kaitannya dengan tajuk? Kita akan lihat dulu standard kandungan. 3.1 meyakini dan membuktikan konsep asas Allah bersifat sama. Hari ini kita akan tengok sifat sama Allah. Okey, standard pembelajaran. 3.11 menyatakan maksud meyakini Allah bersifat sama. 3.12 menjelaskan dalil nafli Allah bersifat sama dan ertinya. 3.13 menjelaskan maksud meyakini Allah bersifat sama melalui dalil akli. Dan akhir sekali 3.14 menganalisis kesan meyakini Allah yang bersifat sama dalam kehidupan. Okey, maksud Allah bersifat sama. Sama adalah salah satu daripada sifat wajib bagi Allah. Apakah maksud sama? Sama adalah Allah Maha mendengar setiap sesuatu, sama ada bunyi yang kuat atau yang sangat perlahan, seperti bisikan hati manusia. Okey, pendengaran Allah berbeza daripada pendengaran makhluknya, iaitu pendengaran manusia, haiwan, tumbuhan dan makhluk yang lain. Kerana Allah tidak memerlukan deria pendengaran seperti makhluknya. Manusia mempunyai telinga sebagai deria pendengaran dan pendengaran Allah tidak terbatas, manakala pendengaran manusia terbatas. Ini adalah maksud sama. Sama iaitu Allah Maha mendengar. Okey, hukum. Apakah hukum beriman dengan sifat wajib bagi Allah sama? Okey, kita wajib beriman dengan sifat sama Allah. Allah yang Maha mendengar akan setiap sesuatu dengan sentiasa berhati-hati pada setiap pertuturan dan bisikan hati kita. Okey, jadi bila kita beriman dengan Allah yang Maha mendengar, jadi jika kita ingin berbisik walaupun di dalam hati, kita akan sentiasa berhati-hati. Kerana setiap bisikan yang kita lakukan, Allah akan dengar. Okey, kita tengok dalil nakli Allah bersifat sama. Dalam Al-Quran ada menyebut perkataan sama ataupun Allah Maha mendengar. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 224 ada menyebut perkataan sama ataupun sami'. Wallahu sami'un alim. Apakah maksudnya? Maksudnya ialah, dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ada perkataan sami'un alim. Jadi dalam Al-Quran
banyak disebut perkataan Sami'un Alim. Allah Maha mendengar. Bukan satu ayat ini saja tapi banyak. Jadi mohon pada murid-murid semua terus hafal ayat yang pendek ini, iaitu 3 perkataan sahaja. Terus hafal wallahu sami'un alimun. Okey, terus hafal dan ingat. Okey, kita tengok pula dalil akli. Akli ni adalah dalil akal. Berlawan dengan dalil nakli. Nakli tadi berdasarkan Al-Quran ataupun hadis. Akli pula berdasarkan akal manusia. Okey, Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Jadi bila Allah memiliki sifat sempurna dan mulia, maka mustahillah bagi Allah bersifat kekurangan seperti tidak boleh mendengar. Okey, sama ni Allah Maha mendengar, sifat wajib bagi Allah, dan sifat mustahil bagi Allah adalah tidak boleh mendengar. Ni kita punya dalil akli manusia. Dalil akal bahawa Allah tu dah sempurna. Bila Allah sempurna, segala-galanya sempurna. Okey, lepas tu kita tengok kesan meyakini Allah bersifat sama. Bila kita dah yakin Allah tu bersifat maha mendengar, apa kesan kepada diri kita? Tengok yang pertama, kita akan menjaga pertuturan dan bisikan hati. Kita akan jaga setiap pertuturan. Tengok, astaghfirullah. Cikgu pesan jangan merungut walaupun dalam hati. Tengok dia buat kerja sekolah ni susah sangat. Asyik merungutnya barulah dia teringat. Cikgu pesan jangan merungut walaupun di dalam hati. Okey, kita tengok kesan yang kedua. Sentiasa memohon pertolongan Allah. Berdoa kepada Allah. InsyaAllah Allah akan mendengar setiap doa hamba-Nya. Ya Allah, mudahkanlah segala urusanku. Mudahkanlah aku belajar. Apa lagi? Mudahkanlah aku menghafal. Ya Allah, terimalah segala ibadat dan amalanku. Berdoalah kepada Allah sebab kita yakin Allah Maha mendengar dan menerima doa. Okey, seterusnya kesan menjadikan bacaan Al-Quran dan zikir sebagai amalan. Kita tidak memerlukan orang lain untuk mendengar, tetapi cukuplah Allah yang mendengar. Walaupun berseorangan, kita akan sentiasa baca Al-Quran dan berzikir. Okey. Seterusnya, bila kita yakin Allah Maha mendengar, kita akan menjauhi maksiat lidah, menjauhi kata-kata kesat dan mengumpat. Kerana kita tahu mengumpat ni adalah salah satu daripada dosa besar. Mengumpat lebih besar dosanya daripada membunuh. Sebab melalui lidah lah manusia bergaduh. Melalui lidah lah manusia berbunuh-bunuhan. Kan? Mengumpat, berkata kasar, dengan kata-kata kesat. Ni kita akan jauhi bila kita tahu apa yang kita cakap tu Allah dengar. Okay, bila dah kita yakin, kita dah buat apa yang Allah suruh, hidup kita akan diberkati Allah. Kita yakin Allah Maha mendengar, jadi kita tinggalkan segala keburukan, kita tinggalkan maksiat lidah, jadi hidup kita akan diberkati dan disayangi oleh manusia juga. Okey, pastikan murid membuat tugasan yang guru akan berikan selepas ini.